Salam sejahtera, bersama saya Janet Bennett dalam edisi tengah hari PRN Sarawak ke-12, 11 Disember 2021. Tumpuan berita, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR telah mengeluarkan sebanyak 17,885 kertas undi pos bagi pilihan raya negeri PRN ke-12 Sarawak. Menurut kenyataan media SPR pada Sabtu, pengeluaran kertas undi pos pada 8 hingga 10 Disember 2021 telah dijalankan oleh petugas pilihan raya di semua 82 kawasan DUN. Jumlah tersebut terdiri daripada 16,728 kategori borang 1A petugas pilihan raya, ahli pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media. 365 undi pos bagi kategori borang 1B warga negara Malaysia yang berada di luar negara, 679 kategori borang 1C, 9 agensi dalam sektor keselamatan dan kesihatan dan 113 pengundi tidak hadir PTH luar negara. Untuk rekod, SPR menetapkan 18 Disember depan sebagai tarikh pengundian bagi PRN 12 Sarawak, manakala pengundian awal pula pada 14 Disember ini. Berita seterusnya, kawasan Batang Lupa akan dibangunkan sebagai pusat pengeluaran padi secara besar-besaran. Bagi merealisasikannya, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg meminta Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu membuat kajian untuk membolehkan padi di kawasan Batang Lupa dihasilkan sebanyak 3 kali setahun. Jelas Ketua Menteri, dengan penghasilan padi yang banyak setiap tahun dapat menjamin keselamatan bekalan padi untuk Sarawak selain dapat dieksport ke negara luar seperti Singapura. We are going to develop few thousand hectares. I forgot the area in Seri Aman. Okay. Batang Lupa area for paddy. Okay. Actually, this area has been identified about 3 or 4 years ago. And kita punya tujuan ialah untuk mengeluarkan beras padi 3 kali setahun 3 musim. Jadi saya telah difahamkan bahawa pihak Bernas dengan kerjasama beberapa agensi, they have certain new technology to produce beras ni. Bercakap semasa lawatan kerja ke UPM Kampus Bintulu pada Jumaat, Ketua Menteri berkata kajian juga dibuat dalam meningkatkan hasil padi di kawasan tanah tinggi seperti Bario. Dalam pada itu, beliau juga mahu UPM Kampus Bintulu meneroka dan mengembangkan potensi produk nipah dan sagu. Katanya kerajaan negeri telah bersetuju untuk menubuhkan lembaga pembangunan nipah dan sagu kerana melihat potensi besar dalam dua sumber tersebut. Kita akan membuat lembaga pembangunan nipah dan sagu. Mula-mula sagu aja, jadi saya mau nipah sama, kerana the same family, betul. The farm family. Okay. Jadi di sini saya nampak nila, nak nila kata orang kita nak? Nipah gulapung. Gulapung. Boleh kita hasilkan kerana kita banyak mangrove daripada Mukah sampai Kuching. Dan satu lagi lawas limbang. Banyak mangrove. Betul. Jadi ia boleh menjadi satu tahanan erosion. Tapi at the same time ada economic value because of gulapung. Betul. Acreage kita besar. Dan there is a model that I have in mind, but I cannot reveal today lah. Okay. Saya ada modelnya how people can participate in this DIPA. Kerana saya dah minta Sentech together with Huawei to have a new method how to extract nila daripada nipah. Yes. Ujar beliau, sebanyak 10 juta ringgit dana juga telah diperuntukkan bagi menyediakan prototipe untuk membangunkan industri pengeluaran gas berasaskan sagu yang berpangkalan di Kampung Teh Mukah. Tambah Ketua Menteri lagi, kajian juga perlu dibuat untuk membangunkan kawasan penanaman kelapa spesies baru di kawasan benteng hakisan tanah dari Kampung Sebangan, Sebuyaus hingga ke Tambiran. Saya dah mula benteng dari Sebuyau, Kampung Sebangan sampai Tambiran. And it cost us 630 million.
Sudah buat dah. Okey. Sekarang ni antara pelaksanaan untuk menahankan air masin masuk. Pemana saya ada lagi Dudi tu saya ada bah lagi Sebuyo. Semua orang Sebuyo senang hati kerana saya ada flood dan juga soil become alluvial soil. Jadi saya rasa boleh buat kajian untuk kita menanam kelapa nio, new species of nio. Menurut Ketua Menteri, beliau mahu mengembangkan potensi pertanian di kawasan pesisir seperti Gedong, Simunjan, Asajaya, Sadong Jaya, Sebuyau hingga ke Lingga. Terdahulu, Naib Kansellor UPM Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman dalam ucapannya berkata UPM KB amat terharu dan teruja setelah dilantik sebagai hub penyelidikan perhutanan di Sarawak. Menurutnya, beliau yakin barisan warga kerja UPM KB mampu menggalas tanggungjawab yang diberikan dengan penuh dedikasi dan berharap hasil penyelidikan yang akan diperoleh kelak mampu menyumbang kepada pembangunan perhutanan di negeri ini. Alhamdulillah, pada hari ini sekali lagi UPM KB dan Kerajaan Negeri Sarawak telah melakar sejarah. Seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak pada majlis perasmian pada pagi tadi. Kami daripada UPM KB amat terharu dan teruja apabila disebut sebagai hub penyelidikan perhutanan di Sarawak dan seterusnya dengan peruntukan yang besar untuk tujuan penyelidikan dalam bidang perhutanan. Peruntukan sebanyak 10.95 juta. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Ini merupakan satu pengiktirafan yang besar bagi kami. Seperti biasa, pengiktirafan sebegini juga membawa maksud tanggungjawab besar yang diamanahkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak kepada kami. Katanya, Chancellor UPM Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj juga mahu UPM Kampus Bintulu diperkembangkan lagi potensinya untuk menjadi sebuah hub pertanian setempat dan pusat rujukan utama dalam bidang sekuriti makanan di Sarawak. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi, pada 7 Disember yang lepas, saya telah menghadap Sembah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Chancellor UPM di Istana Kayangan Shah Alam, dan di kesempatan pertemuan itu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Chancellor sangat cakna kepada pemekasaan bidang pertanian khususnya di UPM KB. Baginda turut bertitah agar UPM Kampus Bintulu dapat diperkembangkan lagi potensinya sebagai sebuah hub pertanian setempat dan pusat rujukan utama dalam bidang security makanan di Sarawak. Selain itu, baginda turut juga meminta UPM menyokong usaha Kerajaan Negeri Sarawak sebagai hub pertanian utama negara. Saya yakin dan percaya hubungan strategik dan sinergi di antara UPM dan Kerajaan Negeri dapat merealisasikan hasrat ini dalam membentuk ekosistem pertanian yang mampan. Terdahulu, pada 11 pagi, Ketua Menteri telah merasmikan International Conference on Forest Resources Management bertemakan Integrating Knowledge for Improvement di Promenade Hotel Bintulu. Turut hadir dalam majlis tersebut pengerusi Lembaga Pengarah UPM Yang Amat Mulia Tengku Syarif Laksamana Perlis Datuk Seri Diranja Syed Razlan Syed Putra Jamalulai. Laporan berikutnya, Taman Perindustrian Sebuyau akan dibangunkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bagi merancangkan lagi aktiviti perniagaan setempat. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata ini membuktikan komitmen Kerajaan Sarawak sentiasa memberi keutamaan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan, khususnya PKS luar bandar. Menurutnya, yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak, menerusi fasiliti seperti ini, PKS tempatan akan terus komited untuk memajukan diri dan perniagaan supaya kekal berdaya saing hingga ke pasaran global. Beliau berkata demikian semasa Majlis Penangguhan Kursus Kemahiran Keusahawanan Digital Pemasaran Digital di Dewan Pembangunan Sebuyau pada Jumaat. Hadir sama Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Julaihi Narawi serta tetamu jemputan.
Sementara itu, beliau menambah kementeriannya telah melaksanakan pelbagai inisiatif seperti program Go Digital Sarawak dan Digital Marketing Sarawak. Katanya ini bagi menggalakkan lagi usahawan Sarawak supaya bergerak ke arah digital entrepreneurship. Dalam majlis sama, beliau turut menyampaikan cek bantuan keusahawanan melalui peruntukan dana pembiayaan skim kredit mikro Sarawak bernilai RM3.8 juta kepada 104 peserta melalui Agro Bank. Manakala di Kakus, penduduk rumah panjang di kawasan Dun N 60 Kakus diingatkan untuk tidak terpedaya dengan janji-janji yang ditaburkan calon Parti Bumi Kenyalang PBK dan Parti Keadilan Rakyat PKR. Menteri Muda Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John Siki Tayar berkata, sepanjang 22 bulan Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan PH memerintah selepas pilihan raya umum PRU 2018 menyaksikan mereka gagal menunaikan janji bahkan membatalkan projek pembangunan yang telah diluluskan oleh kerajaan terdahulu. Banyak kempen tu, banyak bu, saya datang memberikan kemasan rakyat berjanji untuknya. Berjanji bulan memerintah bagi kita. Amat benar janji sebenarnya. Ingat, lebih banyak kita berpilih tahun 2018 yang kemarin. Bukan main janji istilah Pakatan Harapan. Kita banyak ini janji dia. Jangan banyak lebih istilah demikian. Dia baru konsult hari universiti, ke konsult hari college, ke visit menjauh duit PTN. Dia sudah berjanji, naik pun dia bayar free ke mesti hutang RM20,000 situ. Dia nak semua dia semua dia lalu rampai barisan dia sudah diutir Pakatan Harapan mesti kena terbayar PTN. Semasa berucap di kawasan Dun Kakus pada Khamis, beliau memberitahu menerusi inisiatif kerajaan negeri, anak-anak Sarawak telah dibantu kerajaan GPS dengan inisiatif penyelesaian sebanyak 30% dari baki pinjaman PTPTN mereka. Sementara itu, Dun N80 Batu Danau tidak ketinggalan dalam menerima bantuan dan peruntukan menerusi unit hal ehwal agama-agama lain Unifor. Calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi Dun N80 Batu Danau, Paulus Paulu Gumbang berkata, sebanyak 25 buah chapel dan gereja menerima peruntukan melalui Unifor sejak tahun 2020. Katanya dalam satu video yang dimuat naik di Facebook pada Khamis, ini jelas menunjukkan keprihatinan kerajaan GPS dalam menjaga kebajikan rakyat Sarawak tanpa mengira bangsa dan agama. Jumlah yang diberi kepada chapel dan gereja ini adalah mengikut keperluan masing-masing. Maka jumlah yang diberi adalah di antara 80,000 hingga beratus ribu jumlahnya. Dan di kawasan Batu Danau tidak kurang daripada 25 buah gereja telah dibantu oleh Unifor bagi tujuan sama ada membaik pulih gereja ataupun untuk pembinaan gereja yang baru. Dan antara gereja-gereja yang telah diberi peruntukan bagi tujuan pembinaan maupun baik pulih ialah gereja di Batu, Rangan Mak, Meruyu dan juga gereja-gereja yang lain. Sehubungan itu, beliau mewakili penganut agama Kristian di kawasan Dun N80 Batu Danau merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan GPS atas keprihatinan terhadap keperluan mereka dalam hal agama. Beralih kepada laporan seterusnya. Manifesto Gabungan Parti Sarawak GPS yang dilancarkan bagi pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak adalah penting untuk mentadbir dan membangunkan Sarawak. Kestabilan dan autonomi politik menjadi manifesto GPS yang pertama kerana ia penting bagi sesebuah kerajaan untuk mentadbir dan membangunkan Sarawak. Penganalisis politik Datuk Wan Zain Syed Moza berkata, gabungan parti-parti politik sebagai kuasa politik bersama seperti yang dimiliki dalam GPS memperlihatkan kepentingan untuk memiliki sebuah kerajaan yang utuh bagi membawa hala tuju dan masa depan Sarawak. Gabungan dalam GPS ini amat mantap. Ianya mewakili kaum, berbagai kaum. Hampir semua kaum diwakili dalam GPS. Itu yang cantik dalam gabungan GPS ini.
Beliau berkata demikian ketika ditemu bual wartawan UKAS menerusi aplikasi Zoom pada Jumaat. Dalam pada itu bercakap mengenai manifesto kedua GPS iaitu mempertahan dan membela hak-hak Sarawak mengikut Perlembagaan Persekutuan Penjajian Malaysia 1963 MA63, Perlembagaan Negeri Sarawak dan Undang-Undang Negeri Sarawak, Datuk Wan Zain berkata GPS memperjuangkan hak-hak Sarawak ini supaya ia dapat membantu manifesto diperkasakan serta dibawa pada masa akan datang. Sementara itu, orang awam yang ditemui, Zain Rahman berpendapat GPS mempunyai kelebihan dalam perjuangan menuntut hak-hak rakyat dalam MA63 kerana telah berjaya memperjuangkan beberapa tuntutan sebelum ini. Banyak lagi tuntutan yang kita belum dapat, tapi saya pasti sekiranya diberi peluang kepada kerajaan yang sedia ada yang sudah memahami beberapa perkara berkaitan dengan MA63 mampu untuk membantu, dan sekiranya MA63 ini dicapai, perkara ini dapat memberi kelebihan kepada kita rakyat Sarawak. Semoga Sarawak lebih maju. Manakala bagi Nuraini Seman yang tertarik dengan salah satu perkara di bawah 13 perkara yang telah berjaya dituntut oleh GPS iaitu peningkatan nisbah guru anak kelahiran Sarawak yang bertugas di Sarawak kepada 90%. Katanya ia memberikan kesan positif dan manfaat khususnya kepada rakyat Sarawak sendiri. Sebenarnya kehadiran guru-guru di Semenanjung ataupun di luar adalah membawa impak yang positif terutama dalam pendidikan anak-anak Sarawak kerana ia membuka satu lembaran pemikiran dari luar. Namun usaha kerajaan ke arah 90-10 anak-anak jati Sarawak untuk bekerja di Sarawak merupakan usaha yang agak baik kerana usaha ini dapat menempatkan atau mengisi kekosongan guru-guru di pedalaman contohnya dan di sekolah-sekolah Sarawak. Namun demikian, sebagai guru-guru atau anak jati dari Sarawak perlulah bersedia untuk ditempatkan di kawasan pedalaman kerana Sarawak terdapat kawasan pedalaman atau remote area. Kebaikannya kalau anak Sarawak sendiri bekerja di Sarawak, akses anak Sarawak lebih mudah dan kosnya lebih murah. Manifesto yang ketiga pula iaitu menjamin hak kesaksamaan yang eksklusif untuk semua rakyat Sarawak bagi Safira Elisha Jerry ia amat bersesuaian dengan kehidupan masyarakat yang ada di Sarawak. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Sarawak mempunyai budaya bangsa, pemahaman dan budaya. Maka sesuailah manifesto yang telah dijalankan oleh GPS. And I'm proud to be a Sarawak. Manakala di DUN N1 OPA, kerjasama erat di kalangan parti komponen gabungan Parti Sarawak GPS akan menjadi kunci utama untuk memenangi kerusi berkenaan dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak kelak. Demikian tegas Ketua Pemuda Parti Persaka Bumi Putera Bersatu PBB Datuk Garrett Rentap Jabu semasa berucap di program ringkas bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di Kampung Bitokan pada Khamis. Menurut beliau adalah menjadi keutamaan GPS untuk membawa pembangunan dan kemajuan kepada rakyat. Justru katanya, para pengundi di kawasan OPA perlu memberi sokongan kepada calon GPS seterusnya, memastikan kelangsungan pembangunan di konstitusi berkenaan. Dalam pada itu, calon GPS DUN N1 OPA Billy Sujang berkata, beliau berazam untuk bekerja sepenuhnya untuk rakyat sekiranya diberikan mandat sebagai wakil rakyat di situ. Sehubungan itu, Billy menyeru jentera-jentera parti GPS bekerjasama untuk memastikan kemenangan di N1 OPAR. Dalam pada itu, calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi DUN N45 Report, Datuk Sri Wong Tiong Si telah mengadakan ceramah awam di 13 buah rumah panjang, Zon C dan D yang tidak mempunyai capaian internet yang tinggi pada Khamis. Ceramah awam secara fizikal itu adalah bertujuan untuk mendekati rakyat dan pengundi di kawasan rumah panjang. Sementara itu, Datuk Seri Huang dilihat mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam waktu berkempen, iaitu hanya 3 orang dibenarkan untuk bergerak di kawasan bandar termasuk calon. Selain itu, program mendapat reaksi yang positif di mana rata-rata masyarakat yang ditemui memuji Datuk Seri Huang yang banyak membawa pembangunan dan menaik taraf rumah panjang.
Scan edisi khas PRN Sarawak ke-12 bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.